Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta-peserta yang berjaya menghadirkan diri pada hari ini. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah. Kenapa tahniah? Sebab anda-anda pada hari ini adalah orang-orang yang ke arah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sihat, yang lebih baik daripada keadaan yang apa yang kamu semua alami sekarang. Okey, jadi selamat datang kepada sesi runding cara klinik berhenti merokok. Saya ucapkan kepada semua orang di mana hari ini kita akan berceritakan, kita akan berkongsikan tentang klinik berhenti merokok dari sudut kesan sampingan, kesan terhadap jangka pendek, jangka panjang. Baik, tapi sebelum tu saya berminat nak tahulah peserta kita hari ini. Kita tengok tuan-tuan pada hari ini sangat committed. Jadi boleh kenalkan, boleh sebut nama seorang-seorang, setiap seorang peserta kita. Kita ambil sedikit nama saja. Okey, mulakan dengan Cik Azli. Okey, Cik Azli. Siapa nama penuh anda? Assalamualaikum Cik Faizi dan para hadirin yang lain juga. Nama saya Muhammad Azli. Boleh panggil Azli je. Saya berasal daripada Batu Pahat lah. Okey, terima kasih. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Cik Faizi dan rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Aizat, berasal dari Port Dickson. Baik, terima kasih. Selamat datang Cik Aizat dan Cik Azli. Seterusnya. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Cik Faizi dan rakan-rakan saya. Saya Muhammad Syazwan, saya berasal daripada Masjid Tanah Melaka. Baik, terima kasih. Selamat datang Cik Syazwan dari Melaka. Okey, yang terakhir sekali. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik Faizi dan semua yang hadir pada hari ini. Nama saya Muhammad Nur Taufik, berasal daripada Kudat, Sabah. Oh, jauh di Sabah Cik Taufik. Baik, terima kasih. Walaupun kita berada di tempat berasingan tetapi kita punya niat yang sama, itu ingin berhenti rokok, dan itu adalah sangat baik pada tujuan kita hari ini. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita, seperti yang saya paparkan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, boleh tengoklah hari ini kita akan dapatkan apa di hujung kita punya sesi. Nampak, memberikan pendedahan kepada peserta klinik berhenti merokok. Menilai kesediaan peserta untuk berhenti merokok, menerangkan kesan jangka panjang dan pendek akibat merokok ni lah, dan mengenal pasti kesan rokok terhadap organ dalaman kita sebagai yang perokok ni. Dan terakhir sekali menilai tahap gejala sarak nikotin ataupun kita panggil withdrawal symptoms akibat berhenti merokok. Baik. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Kalau ada soalan, saya mempersilakan jika ada soalannya. Cik Faizi, saya ada soalan. Ya. Okey, untuk sesi klinik berhenti merokok ni, apa yang saya faham dia akan ada intervensi. Betul. Jadi saya nak tahu intervensi ni berapa lama akan dijalankan? Baik, terima kasih kepada Cik Syazwan. Baik, dia sebenarnya sesi intervensi untuk klinik berhenti merokok akan dijalankan selama 6 bulan lah, di mana untuk 3 bulan pertama akan berjumpa setiap 2 minggu dan 3 bulan terakhir sebulan sekali sahaja. Okey, kita akan teruskan sesi kita, iaitu sesi runding cara. Baik, saya Cik Faizi bin Syuhadi, sebagai pegawai pendidikan kesihatan di Hospital Besar Melaka, sebagai penceramah anda bagi sesi runding cara KBM, istilah dia KBM, klinik berhenti merokok pada hari ini. Jadi sebagai sejarahnya klinik berhenti merokok ni ditubuhkan pada bulan Julai 2004 sebagai satu projek khas dan mempertingkatkan skop perkhidmatan unit pendidikan pesakit. Dan kenapa kita tubuhkan? Sebab kita nak beri pengetahuan dan kesedaran kepada perokok tentang kesan negatif rokok. Kita juga menyediakan bimbingan dan juga kaunseling individu bagi membantu perokok buat keputusan untuk berhenti merokok. Dan seterusnya memberi kemahiran kepada perokok untuk menghentikan tabiat merokok secara terancang dan mengekalkan status tidak merokok. Dan sebagai satu rujukan kami, dia sebagai memberikan perkhidmatan klinik berhenti merokok, kita salah satunya kita merujuk kepada Pelan Strategik Kebangsaan
Kawalan Tembakau, satu buku rujukan di mana terdapat strategi, visi, misi, objektif berkenaan tentang tembakau dan rokok yang direncanakan, dirancang pada 2015 hingga 2020. Walaupun kita nampak macam 2020 dah lama, tetapi perancangan di dalam buku ini termaktub sehingga 2025 tentang pengawalan tembakau ingin dikurangkan sehingga ke 30% sebenarnya. Okey, jadi kita pada slot pertama ni kita akan tengok kesan merokok pada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, risiko merokok ni yang pertama, keluarga terdedah pada asap rokok. Ya, sangat betul. Sebagai apa yang saya telah cerita tadi, saya telah cerita tadi tentang rokok pasif, apa yang berlaku pada orang sekeliling, perkara yang kita tak perasan ataupun kita perasan, kita bersifat menangguh. Kita bukan sahaja menyakiti diri kita, tetapi masalahnya kita juga memberi kesan negatif kepada orang yang kita sayang sebenarnya. Hakikatnya bila cakap kita sayang keluarga, anak-anak, ibu bapa, isteri, kata sayang. Tetapi bila kita merokok, kita terlupa bahawasanya kita tidak menyayangi mereka. Kalau betul kita sayang, mengapa kita merokok? Dan juga mengapa asap rokok itu menghampiri mereka? Jadi tak boleh. Keluarga terdedah pada asap rokok. Jadi kesan yang kedua, jangkitan penyakit asma, asma, lelah dan jangkitan paru-paru terhadap individu dan keluarga lah. Jangkitan asma, jangkitan paru-paru yang sangat common. Kita akan bincangkan dengan lebih jauh detail nantilah. Kita ada tentang organ dalaman, apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi jangka masa kesan merokok dalam jangka masa pendek. Yang ketiga, perubahan tingkah laku kepada perkara negatif. Jadi apa kaitan merokok dengan perkara negatif? Kalau kita tengok kat sini, sama ada dalam cerita movie sekalipun ataupun yang reality, merokok ni sering diasosiasi dengan perkara yang negatif. Even para pelajar remaja yang di sekolah sekalipun, jika mereka inginkan satu keseronokan, mereka akan mencari satu perkara yang akan membuat orang tertarik. Salah satu adalah merokok. Bila kita merokok, kita ada kawan. Wah, macam rasa abang-abang kan, rasa macam hebat, rasa macam hebat. Rasa macam kalau tak merokok, tak ada geng, tak best lah. So, nak ada kawan-kawan, nak ada apa kita panggil, image kita sendiri, nak ada kita punya identiti sendiri, kena merokok. Barulah orang pandang, barulah rasa diterima oleh masyarakat, oleh kawan-kawan lain. Bila keadaan itu berlaku, maka kena ingat merokok ni adalah satu langkah pertama untuk kita ke arah kejahatan ataupun perkara yang tidak molek, tidak mulia dengan lebih lagi. Kesan keempat, bau dan kurang menyenangkan, ialah asap rokok tu akan membuatkan badan kita, sekeliling kita menyerap udara yang tidak segar dan sering batuk dan mendapat jangkitan pernafasan. Kenapa sering batuk? Sebab bila kita merokok, sebenarnya dalam kerongkong saluran udara kita, daripada hidung sehingga kita punya pharynx kat sini, kita ada satu kita panggil cilia. Cilia ni adalah satu macam rambut, bulu-bulu halus di mana benda itu terganggu dia punya kemampuan dia dalam menapis bahan-bahan terlarang, bahan kimia. Jadi bila terganggu dengan asap rokok itu, jadi dia tak dapat berfungsi dengan baik. And then asap tu terus ke paru-paru dan bahan kimia terus react di paru-paru kita dan kita akan sering batuk. Dan salah satu lagi reason sebabnya apa? Postnatal drip, di mana di antara hidung dan juga mulut ni, di belakang rongga hidung dan mulut, satu ruang mempunyai kahak, kahak menghasilkan lendir yang konsisten yang membuatkan orang-orang yang merokok ni saya berdehem, dan sering batuk. Dan of course ekonomi keluarga terjejaslah, menghabiskan duit. Jadi untuk jangka masa panjang kita tengok kat sini, sakit jantung, kanser, apa lagi, kognitif, fungsi kognitif dan demensia, perkara yang melibatkan memori kita sering lupa, kita tak ingat. Daya untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan kritikal pun semakin lemah. Dan juga kita akan ada tendensi kecenderungan mengambil dadah dan pil terlarang.
juga hubungan pasangan terjejas. Sebagai contoh, hubungan seksual bersama pasangan suami ataupun isteri. Okey, yang suami serokok terjejas hubungan dengan isteri kerana apa? Merokok. Kerana apa? Zuriatnya terganggu ataupun melambatkan proses untuk menambahkan zuriat kerana mungkin ada faktor kemandulan dan juga kualiti sperma itu yang tidak bagus. Dan juga keluarga dijangkiti penyakit, macam kembali kepada asal tadi di mana rokok pasif. Rokok pasif punya kesan. Jadi ada soalan nak ditanya? Ada soalan tak nak tanya? Encik Faizi, Saya. itulah saya ingin berkongsi lah sedikit saya punya pengalaman lah. Benda saya merupakan seorang perokok aktif lah sejak bertahun-tahun. Tapi itulah yang saya dapat rasakan, saya punya akhir-akhir ini memang saya sering batuk dan sesak nafas. Dan ahli keluarga saya, terutamanya anak-anak saya dan juga isteri saya juga kerap sakit, selsema dan batuk lah kalau kita lihat kan. Tapi itulah saya cuma ada ni lah, macam ada persoalan, adakah ini adalah salah satu kesan kecil akibat daripada saya merokok. Sebab sebelum ni saya rasa tak pernah jadi situasi macam ni, tetapi akhir-akhir ni saya dapat rasakan satu perubahan terhadap keluarga saya. Apabila saya tengok anak saya kerap sakit, sesak nafas, isteri saya pun jadi perkara yang sama. Cuma saya tak diagnose mereka lah sebab sakit apa. Cuma jadi benda tu jadi persoalan kembali kepada diri saya. Adakah disebabkan saya ni seorang perokok tega yang menyebabkan situasi mereka jadi macam tu. Minta itulah mohon untuk Encik Faizi ni boleh beri pandangan. Baik. Saya faham. Jadi kira persoalan Cik Aizat ni sebenarnya adakah ini antara kesan kecil yang diterima akibat merokok. Jadi pada saya, pendapat saya, itulah kesan sampingan yang Encik Aizat akan hadapi. Okay? Ianya adalah kesan awal, tetapi jika Encik Aizat biarkan ianya berterusan, maka perkara buruk mungkin akan berlaku seperti jangkitan kuman, penyakit jantung dan kanser dalam jangka masa yang panjang tu sebenarnya. Okay. Jelas ni Encik Aizat ni? Baik, ada soalan? Sama-sama. Soalan seterusnya jika ada. Okey, Cik Faizi, saya ada soalan. Cik soalan Sebab apa yang Cik Faizi kongsikan ni memang menarik lah untuk kesan merokok ni kan. Sebab saya terlibat dengan klinik berhenti merokok ni pun sebab kesan-kesan yang sebab saya takut akan ada penyakit. Okay, jadi saya punya soalan, kalau saya berterusan hisap rokok, apakah penyakit yang saya berisiko hidapilah selain daripada penyakit jantung? Baik, terima kasih Encik Syazwan. Soalan yang sangat menarik. Jadi untuk jangka masa panjang, jika tak berhenti merokok, jadi risiko untuk mendapat penyakit tak berjangkit seperti kolesterol tinggi, diabetes dan hipertensi adalah sangat tinggi. Okay? Jadi tambahan pula sebenarnya ketiga-tiga penyakit ini, penyakit tak berjangkit ni yang saya nyatakan tadi merupakan faktor utama kepada penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung sebenarnya. Boleh faham Cik Syazwan? Boleh. Terima kasih Cik Faizi. Baik, terima kasih kepada yang bertanya soalan, Cik Aizat dan juga Cik Syazwan lah. Baik, kita nak sesi yang kedua. Okay, kita akan sesi yang seterusnya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Okey. Jadi seterusnya kita nak terangkan tentang kesan merokok terhadap organ dalaman. Okay, kesan rokok terhadap organ dalaman. Jadi kita nampak kat sini ada 4 yang utama, iaitu pertama adalah jangkitan kuman dan kanser paru-paru. Kalau kita nak kenal kanser paru-paru ni macam mana sebenarnya, kita tengok simptom dia. Contohnya apa? Batuk atau batuk yang tak hilang, okey, yang susah nak hilang. Memang diketahui perokok mengalami batuk yang kronik akibat asap rokok. Tetapi perubahan tu atau batuk yang bertambah teruk adalah satu gejala yang sangat penting lah. Apalagi contoh simptom dia, sakit kat dada, kat bahu, kat belakang, sakit belakang dalam masa berpanjangan. Dan lebih sakit jika kita tarik nafas panjang. Boleh cuba tarik nafas panjang, tarik. Ada rasa sakit tak? Kalau tak rasa sakit, maknanya tuan-tuan masih selamat lagi. Kalau ada sakit, kemungkinan besar ada sedikit simptom kanser paru-paru ni pada tuan-tuan. Apalagi simptom dia, nafas berbunyi, sesak nafas, suara serak. Macam saya suara serak sebab saya post COVID. Bukan saya merokok. Saya baru kena COVID. Tengah dalam recovery lah, pemulihan. Okay. Apa lagi? Batuk berdarah.
bengkak di bahagian leher atau muka, hilang selera makan dan susut badan, apa lagi? Berasa terlalu letih, lemah, apa lagi? Jangkitan paru-paru atau kita panggil pneumonia, batuk hujung jari. Okey, di mana dari sudut batuk itu bertambah teruk dan bentuk hujung jari tangan atau kaki berubah serta membunjul. Kalau tengok tangan kita ni ada tak perubahan yang membunjul? Okey, jika ada kemungkinan simptom kanser paru-paru itu sedang dialami oleh tuan-tuan. Jadi kena hati-hati. Seterusnya apa? Jantung dan saluran darah tersumbat. Ini juga dikenali sebagai apa? Kadang-kadang kita yang famous ni sumber-sumber darah ni kita panggil apa? Kadang-kadang angin ahmad ataupun stroke. Okey, sangat bahaya dan juga ini common. Okey. Jadi sistem pencernaan seperti kanser mulut dan kanser esophagus, okey, pun sangat bahaya. Gangguan dalam hubungan seks dan kemandulan seperti yang saya sebutkan tadi juga akan berlaku sebenarnya apa, mengganggu kita punya sistem kelelakian kita. Okey, sebab banyak kajian menunjukkan mengurangkan 20% sperma orang yang menghisap rokok, dan juga bentuk sperma itu juga tak normal jika dilihat tidak normal. Jadi itu antara punca kemandulan dan juga masalah kelelakian. Jadi ada semasa dan selepas 20 minit lepas kita menghisap rokok, apa akan jadi? Nadi dan tekanan darah mula normal. Okey, silia yang saya sebutkan awal tadi, jari halus pada saluran pernafasan bergerak aktif kembali, normal kembali. 8 jam lepas hisap rokok, apa yang jadi? Tahap karbon monoksida mula mencapai tahap normal. Okey, tahap oksigen meningkatlah dengan kata lain. Jadi gejala semasa dan selepas minum rokok 24 jam akan berlaku. Risiko untuk sakit jantung pun menurun, kadar nikotin pun menurun, oksigen dalam badan meningkat, yang memudahkan kita aktiviti seharian, Dan 48 jam, 2 hari lepas kita berhenti merokok, apa akan jadi? Deria bau dah rasa menjadi semakin baik. Macam COVID kan, deria bau kan, deria bau dah rasa ni, betul Padanya orang perokok ni deria dia lebih sensitif, lebih menikmati ciptaan Tuhan punya nikmat makanan, nikmat udara yang segar tu sebenarnya. Maknanya perokok sekarang ni dia masih lagi, orang merokok aktif ni dia masih lagi tak dapat merasakan nikmat 100% makanan juga udara sekeliling mereka sebenarnya. Juga dapat menikmati makanan dengan lazat, lebih baik dan deria meningkat. 3 hari apa jadi? Lepas rokok, pernafasan lebih mudah, lebih smooth, nikotin turun, nikotin dalam berat badan turun sepenuhnya. Okay, this is very lucky lah, sangat bertuah lah. Dan juga gejala sesama batuk dan sakit kepala. Akibatnya apa? Nicotine withdrawal. Sedang ini adalah kesan, side effect bila kita berhenti merokok dalam 3 hari. Seminggu apa jadi? Mereka yang berhenti merokok seminggu mampu untuk berhenti selamanya. Dah cuba belum tuan-tuan? Cuba dulu berhenti merokok seminggu. Jangan waktu puasa je. Cuba waktu yang bukan puasa pun cuba berhenti seminggu. Berpeluang cerah berhenti merokok kerana ketagihan nikotin semakin kurang. Apa lagi? 2 minggu apa jadi? Menarik fakta-fakta kat sini. Peredaran darah bertambah baik, aktiviti fizikal menjadi mudah, sedaman tubuh badan menjadi lebih sihat. Sebulan apa akan jadi? Tenaga bertambah. Okey, lagi kita sihat, lagi bertenaga. Sinus dan juga sesak nafas berkurangan, paru-paru pulih daripada jangkitan bakteria dan semakin kuranglah bakteria kalau jika ada jangkitan pada paru-paru. 3 bulan apa akan jadi? Bagi wanita, especially bagi wanita, tahap kesuburan meningkat dan mengurangkan risiko kelahiran bayi pramatang. Dan untuk lelaki, good news to all of you, tahap kesuburan lelaki juga meningkat. Maknanya tak ada istilah tentang 20% sperma kurang itu semakin hilang, semakin menurun, dan peningkatan kesuburan semakin tinggi. 6 bulan apa akan jadi? Lebih mudah tangani tekanan tanpa rokok. Gejala batuk dan lendir semakin berkurangan, macam postnatal drip punya isu tadi di rongga belakang hidung dan kerongkong. Saluran pernafasan tidak terdedah kepada asap rokok. Alright. Ni setahun apa jadi? Penyakit jantung kurang 50%. Maksudnya 50% tuan-tuan dah berjaya menyelamatkan diri dah daripada sakit jantung dengan izin Allah lah. Jadi 5 tahun. Apa kerja 5 tahun? Maintain tak rokok 5 tahun. Risiko stroke angin ahmad berkurang. Pendarahan
menjadi peredaran darah menjadi lebih baik, lancar. Okey. Risiko kanser paru-paru pun menjadi sangat-sangat lebih kurang. 10 tahun. 10 tahun ni apa akan jadi? Risiko kematian tentang paru-paru kurang. Sel-sel rosak akan diganti dengan sel-sel yang baru. Penyakit lain diakibat merokok juga berkurang. 15 tahun apa akan jadi? Risiko terkena serangan jantung, angin-asma menurun dan sama dengan golongan bukan perokok. Maknanya anda dah sama level dengan orang yang sehat yang tak merokok dah. Setelah berapa? 15 tahun. Kalau ikut pada fakta dan juga kajian inilah. Tubuh menjadi lebih selesa tanpa rokok di dalam badan. Alright. Jadi 20 tahun. 20 tahun ni. Satu cabaran kepada anda semua. Stop merokok 20 tahun. Dengan izin Allah, jika masih umur panjang, mari kita tengok apa yang kita akan dapat. Risiko kematian akibat typo sikit, akibat penyakit disebabkan rokok seperti paru-paru, barah terus menurun dan peratusan risiko akibat kematian adalah sama seperti mereka yang tidak merokok. Nampak? 1001 manfaat daripada 20 minit dah dapat manfaat dah, tuan-tuan. 20 minit dah dapat manfaat dah. Dapat manfaat daripada berhenti merokok. Apatah lagi 20 tahun. Betul tak? Jadi berhentilah merokok, tuan-tuan. Berhentilah. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Jika ada soalan nak tanya, sila teruskan soalan. Cik Faizi. Ya, Cik Azli. Cik Azli, teruskan. Ya, maaf, saya macam ada sedikit keraguan. Saya ragu macam mana Cik Azli tu? Saya rasa macam takut nak berhenti merokok sebab kan biasa bila berhenti merokok berat badan akan naik. Jadi saya pun selalu dengar orang cakap kalau berhenti rokok berat badan naik, buncit. Jadi boleh tak kalau saya tak berhenti merokok? Tak nak berhenti merokok sebab takut berat badan naik, Cik Azli. Baik. Satu kenyataan yang menarik ni. Kenyataan yang menarik. Jadi terima kasih Cik Azli kerana minta soalan. Jadi sebenarnya selera makan kerana deria rasa kita sudah kembali. Dulu mulut rasa payau sebab merokok tau. Selera makan menyebabkan kita rasa lapar, nak makan je. Okay. Jadi tugas kita adalah melakukan aktiviti fizikal dan bersenam. Okay. Tanda makan banyak adalah tanda anda sedang recover daripada merokok. Anda telah kembalikan deria-deria bau dan rasa kepada normal. That's why kita baru rasa nikmat. Rupanya sedap makanan ni. Dan kita akan tambah. Itu bukti bahawasanya kita sedang pulih daripada kesan merokok lah sebenarnya. Tapi kena ni lah, aktiviti fizikal kena teruskan supaya kita dapat kontrol berat badan. Terima kasih Cik Azli. Ada soalan seterusnya? Ya Encik Faizi, saya ada satu soalan. Cik Taufik, teruskan Cik Taufik. Ya, apa yang Encik Faizi terangkan sebentar tadi memang betul lah. Sebelum ni saya pernah cuba berhenti merokok lah. Tapi lepas 2-3 hari macam tu, rasa sakit kepala, rasa rimas, cepat marah. So bila hisap rokok balik baru saya rasa okey sikit. Memang berhenti merokok lah, tapi susah. Macam mana saya boleh atasi masalah tu Encik Faizi? Baik, terima kasih Cik Taufik yang bertanya soalan. Sebenarnya gejala yang Cik Taufik ataupun mereka yang sama seperti Cik Taufik ni hadapi ni sebenarnya kita panggil withdrawal symptom. Okay? Ataupun gejala disebabkan berhenti merokok. Terdapat beberapa cara lah sebenarnya untuk mengatasi gejala tersebut. Contohnya apa? Kita mengunyah gula-gula nikotin dan macam-macam lagi. Okay? Sebaiknya Cik Taufik kena mendapatkan khidmat kaunseling daripada klinik berhenti merokok agar rawatan dan kaedah yang sesuai dan selamat dapat kita berikan. Okey, jadi seterusnya kita dah di hampir hujung sesi runding cara kita pada hari ini. Jadi sebagai satu refleksi yang saya nak kita tuan-tuan fikirkan sama-sama adalah satu refleksi yang berbentuk pertanyaan, persoalan tentang diri kita, muhasabah ataupun self-reflection, contemplation diri, okay? Tentang apa keadaan tuan-tuan sekarang yang isap rokok, macam mana, suka, sakit tak isap rokok ni, dah sakit baru nak berhenti kan. Okay, jadi benda ni kena fikirkan apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita rasa sekarang tentang merokok ni, and then apa perasaan
Apa perasaan? Pernah fikirkan tak perasaan sebelum kita merokok, apa perasaan kita? Sedang merokok ni, apa yang kita rasa sekarang? Dan juga one day kalau kita tak merokok, apa perasaan kita akan rasai? Mungkin sebelum merokok kita rasa gembira, seronok, normal. Sedang merokok kita rasa macam tak selesa. Selepas berhenti merokok ni mungkin kita akan lebih bahagia daripada ini. Jadi kena fikirkan sesuatu yang akan kita hadapi di masa depan. Okey, dari sudut penilaian, berbaloi tak saya tanya pada hari ini isap rokok? Berbaloi tak isap rokok? Apa yang positif negatifnya ni terhadap merokok? Apa yang bagus dan tak bagus isap rokok ni? Jadi macam dengan sesi pada hari ini, dah dapat penilaian tentang merokok baik ataupun tidak tak? Jadi perkara ini kena difikirkan lah. Kena difikirkan. Jadi dari sudut analisa, dari analisa apa yang tuan-tuan kena lakukan adalah kena fikirkan kenapa merokok ni memberikan impak positif negatif dalam kehidupan. Kenapa merokok ni memberikan kebaikan kepada tuan-tuan? Kenapa memberikan keburukan kepada tuan-tuan? Kalau kebaikan kepada tuan-tuan, pernah compare tak dengan orang lain yang merokok? Kalau jika keburukan, pernah kita bandingkan tak dengan orang yang merokok juga? Kita tengok kita merokok, kawan kita merokok. Bezakan kehidupan kita. Analisa. Dia hidup tak bahagia. Oh, patutlah kita tak bahagia. Mungkin rokok salah satu punca. Kena fikirkan sedalam-dalamnya. Jadi, untuk kesimpulannya, kita kena fokus pada hari ini. Apa yang terjadi pada hari ini, kita kena fikirkan, kita dah belajar, dah ada ilmu, dah ada tools, dah ada senjata untuk kita melawan, untuk kita berhenti merokok ni. Kita boleh buat apa kita boleh buat dengan ilmu kita sekarang. Jadi semalam adalah sejarah yang tidak boleh dipinda. Masa depan adalah bukan penentu siapa kita, tetapi pada hari ini tuan-tuan perempuan adalah penentu siapa kita. Jadi jadikanlah hari ini fokus pada hari ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan. Tanya pada diri sendiri, what do you really want? Apa kita nak sebenarnya? Kalau betul-betul kita nak berhenti merokok, tindaknya adalah sekarang dengan kita melakukan pelan tindakan. Yang saya nak tuan-tuan pada hari ini, yang sebagai peserta saya, yang saya sangat hormati, ikrar dengan sepenuh hati, seikhlas hati tentang anda semua akan berhenti merokok. Niat dan juga yakinkan, cuba masukkan dalam hati, internalisekan dalam hati kita nak berhenti merokok. Boleh? Jadi saya nak wakil seorang, boleh tak? Wakil seorang untuk membacakan ikrar ni diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Peserta-peserta lain, boleh ya? Boleh tak wakil seorang? Dipersilakan. Saya akan jadi wakil lah ya untuk rakan-rakan yang lain. Jadi mari kita sama-sama untuk kita berikrar dan melakukan aku janji berkaitan untuk berhenti merokok ni. Semua up. Angkat tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Muhammad Aizat bin Sa'ari. Dengan ini saya Muhammad Syazwan. Buka pengenalan 920918055059. Buka pengenalan 9208106146. Ingin membuat aku janji dan ikrar. Berkaitan perkara-perkara yang berikut. Akan mula mempraktikkan amalan gaya hidup sihat dan berhenti merokok untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Akan mula mempraktikkan amalan gaya hidup sihat dan berhenti merokok untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Menjadi seorang individu yang prihatin terhadap anggota masyarakat lain dan tidak akan memudaratkan mereka melalui asap rokok. Menjadi seorang individu yang prihatin terhadap anggota masyarakat lain dan tidak akan memudaratkan mereka melalui asap rokok. Akan menyebarkan maklumat dan info berhenti merokok kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Akan menyebarkan maklumat dan info berhenti merokok kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Akan cuba untuk membenteras amalan merokok dalam kalangan ahli terdekat serta mengamalkan gaya hidup sihat. Akan cuba untuk membenteras amalan merokok dalam kalangan ahli keluarga terdekat serta mengamalkan gaya hidup sihat. Saya memahami segala ikrar dan aku janji yang dilakukan ini
dan akan mengambil tanggungjawab terhadap ikrar dan aku janji tersebut. Saya memahami Saya segala memahami ikrar dan janji yang dilakukan ini dan akan mengambil tanggungjawab terhadap ikrar dan janji tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada wakil Encik Izzat ya. Dan terima kasih kepada semua yang membaca ikrar tadi. Semoga ikrar ini menjadi satu titik mula kita berhenti merokok lah Maknanya apa yang saya kongsikan sebentar tadi diamalkan, okey, kerana ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Maksudnya kat sini kita dah ada senjata, dah ada ilmu di dalam kepala. Tugas anda semua adalah mulakan kehidupan yang baru. Tak nak ke hidup lebih bahagia, lebih gembira tanpa rokok? Cuba berhenti merokok. Bukan cuba, kena buat. Kena buat. Kita komited datang pada hari ini, sesi hari ini sebab kita nak berhenti merokok. Saya sangat sokong 200% dan dah tekad dengan membaca ikrar ini, dan saya harap dan saya yakin anda semua mampu berhenti merokok, dan ini doa saya semoga anda berjaya berhenti merokok. Jadi oleh yang sedemikian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta, kepada Encik Aizat, Encik Syazwan, Encik Nur Taufik dan juga Encik Azli kerana hadir komited pada sesi serunding cara kita pada hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya Encik Muhammad Faizi bin Syuhadi sebagai pegawai pendidikan kesihatan di Hospital Besar Melaka mengucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa di sesi serunding cara dengan topik yang berlainan. Okay? Jadi sekali lagi terima kasih dan jom kita berhenti merokok. Terima kasih Encik Faizi. Terima kasih Encik Faizi. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua.